Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat bertemu pada malam ini. Kali ini dalam siri seterusnya huraian kitab Al-Adabul Mufrad karya Imam yang agung Imam Al-Hafiz Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari rahimahullah. Alhamdulillah, siri ini kita telah lalui dan kita pada malam ini, pada kali ini telah sampai pada bab ke-64, iaitu bab jiran yang baik, babul jar salih, bab jiran yang salih. Dan hadisnya ialah hadis nombor 116, hadis 116. Jadi kita telah sampai pada hadis yang berkaitan dengan jiran. Maka Imam Al-Bukhari, kita lihat dulu, telah membawa hadis-hadis tentang ibu bapa, kemudian tentang kaum kerabat. Maka kali ini dibawa hadis-hadis berkaitan dengan jiran. Dan kita telah mengikuti bab-bab sebelum ini, dan malam ini kita sambung, iaitu hadis ke-116. Kata Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Muhammad bin Katsir qala akhbarana Sufyan an Habib ibn Abi Thabit أنه قال حدثني خميل عن النافع بن أبي الحارث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال. Hadis ini berbunyi, min sa'adatil mar'il muslimi al-maskanul wasi'u wal jarus salihu wal markabul hani'u. Hadis ini hadis yang saya rasa ramai orang pernah dengar, dan ramai orang juga mudah faham. Maksudnya ialah di antara kebahagiaan seseorang Muslim, seorang Islam, lelaki atau perempuan, ialah tiga perkara. Di antara petunjuk kebahagiaan seseorang itu mengikut hadis ini. Maksudnya kebahagiaan itu manusia boleh tafsirkan dan berikan makna yang pelbagai. Tapi ini di antara hadis yang menarik yang Nabi SAW mengingatkan kita bahawa ada beberapa perkara kalau kita miliki, ketahuilah kita berada dalam kebahagiaan. Mungkin ada orang sedar, mungkin ada orang tak sedar. Dan tiga perkara ini biasa disebut, kita dengar penceramah-penceramah menyebutnya, dan malam ini kita jumpa hadisnya. Pertama, kata Rasulullah SAW, di antara tanda kebahagiaan seorang itu ialah al-maskanul wasi', rumah yang luas. Pertama, rumah yang luas. Yang kedua, wal jarus salih, jiran yang baik. Dan yang ketiga, wal markabu al-hani, kenderaan binatang tunggangan zaman dulu, kenderaan zaman sekarang yang baik, yang mudah ditunggangi. Apa maksud hadis ni? Kita lihat satu persatu. Pertama, rumah yang luas. Bukan maksud rumah yang luas, rumah yang besar, yang terlampau luas, yang sampai kita membayangkan rumah yang bertingkat-tingkat. Memang ada orang yang ada rumah begitu, tapi kebanyakannya tidak. Dan bila kita lihat di zaman baginda sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, rumah mereka tidak besar. So maksud saya, bila kita nak faham satu hadis, kita kena ingat bilakah hadis tu disebut, dikeluarkan, siapa yang paling hampir dengan maksud hadis tersebut. Sudah tentu para sahabat dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Maka rumah baginda tidaklah sebesar mana. Kalau kita lihat beberapa pameran kesenian Islam, kebudayaan Islam, kan kadang-kadang di Malaysia, di mana-mana kita nampak ada orang buat pameran rumah Rasulullah. Ada yang bagi ukuran, ada yang replika model yang miniature, yang kecil, ada yang buat yang luas. Saya pernah pergi ke sebuah pameran di Shah Alam, dibuat rumah baginda sallallahu alaihi wasallam ketika di Mekah. Dia buat hampir menyamai ukuran asal. Maka kita masuk, kita tengok dalam tu bagaimana rumah. Dan ada juga yang buat replika rumah di Madinah. Ada yang bagi ukuran, ada yang buat dalam bentuk 3D. Dalam YouTube ada kalau kita cari. Rumahnya tidak sebesar mana, tidak setinggi mana, tidak sebesar mana, tapi luas. Bermakna ia rumah yang selesa. Itu maksud dia. Rumah yang luas, yang selesa, bukanlah semesti bermakna rumah yang terlalu mewah. Dan rumah yang sebegini bukan hanya dilihat pada saiznya, tapi dilihat pada pengisiannya, pada ahlinya, pada orang yang duduk dalam rumah tu.
Macam mana kita kata bagaimana kebahagiaan. Ada orang pernah kata kepada saya lah, ini orang yang kata, bukan maksud saya nak mengatakan siapa-siapa, tapi ada orang yang kata kepada saya, dia pernah pergi ke sebuah rumah untuk menyelesaikan masalah, anaknya lari daripada rumah. Jadi kawan saya ni, sahabat saya ni pergi ke rumah ni nak selesaikan isu dia, anaknya lari daripada rumah. Bila sahabat saya sampai di rumah tersebut, rumah yang amat luas, nak masuk pun ada banyak pagar. Amat luas biliknya, ruangnya mewah, tapi kenapa si anak tadi tetap lari daripada rumah tu? Itu satu. Kemudian saya juga pernah melihat rumah yang kecil, tapi tak ada masalah sebegitu, dan semuanya redha, sabar, seronok, gembira, hubungannya baik anak dan ayah. Rumah kecil. Jadi ini kita panggil, janganlah kita sebagai pendakwah khususnya membawa hadis sebegini dan bercerita kepada orang, kita kena ambil rumah yang luar, yang besar, yang mewah. Bukan. Maksud hari ini adalah rumah yang luas, yang sesuai dan tidaklah terlalu kecil dan memudahkan kita untuk berurusan. Maka rumah Rasulullah tidak sebesar mana, itulah rumah yang luas. Kalau ada rumah yang luas lagi, itulah juga rumah yang luas. Rumah yang selesa untuk kita. Alhamdulillah ada rumah yang selesa. Itu maksudnya. Maka kita bersyukur, saya dan tuan-tuan yang mendengar, sesiapa saja yang ada rumah, bersyukur kepada Allah SWT sebab kita ada rumah. Dengan rumah ini kita sedar nikmat rumah ni bila kita melihat orang yang tak ada rumah, orang yang gelandangan, orang yang tak ada rumah, yang kita pernah lihat depan mata kita, tidur di kaki lima, kita pergi kedai 24 jam, tiba-tiba ada orang terbaring sana sini, kita pun ingat kenapa rupanya tak ada rumah. Inilah dipanggil bagaimana orang tu nak tenang dan bahagia bila rumah pun tak ada. Maka rumah perlu ketenangan, lambang keselamatan, lambang ketenangan, tempat kita mencari kebahagiaan. Itu maksud dia. Yang kedua, al-jarus salih, tajuk kita, iaitu tajuk Imam Bukhari bawa, iaitu jiran yang baik. Bayangkanlah tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita ada jiran yang menyakiti kita setiap masa, bagaimana kita nak bahagia hidup? Walaupun perumahan kita, tempat kita tempat yang elok, yang bersih, yang sesuai, rumah kita dah luas, dah cantik, dah selesa, tapi kita ada jiran yang bermasalah, yang mengganggu kita, yang bergaduh dengan kita, bagaimana kita nak bahagia? Maka Nabi nyatakan jiran yang baik itu penting. Sebab tu sama ada kita mencari jalan untuk menemui orang-orang yang baik, atau kita berbuat baik kepada orang, insya-Allah manusia akan berbuat baik kepada kita. Maka mendapat jiran yang soleh ni bukan maksud semesti dalam ayat ni, bukan maksud jiran semestinya perkataan soleh itu maksud buat ibadat sahaja, tapi lebih kepada dia bermanfaat dan berguna untuk kita. Dia membantu kita, memudahkan kita. Sebenarnya para ulama sebut bahawa orang yang soleh ini orang yang tidak mengganggu, tidak menyusahkan diri dan orang lain, tidak mengganggu orang lain, memahami dan tidak menipu, macam-macam. Maka soleh ini satu sifat yang kita panggil jiran yang zaman sekarang kita panggil jiran yang baik, yang menghormati jirannya. Itu maksud. Yang ketiga, wa markabul hani, iaitu kenderaan yang mudah ditunggangi, yang selesa. Di zaman dulu binatang tunggangan ada yang liar, ada yang jinak, ada yang dibeli dengan harga yang mahal, lebih baik, ada yang sakit, ada yang tak sakit. Macam kisah kita pernah lihat kisah sahabat Nabi bernama Jabir bin Abdullah, yang bila dia balik pada musafir dengan Nabi SAW, unta dia sakit, slow, jalan perlahan. Maka Rasulullah SAW ambil cemeti dan suruh dia laju, dan dengan mukjizat Nabi SAW, unta jadi sihat dan laju. Maka seronoklah Jabir. Mula-mula dia nak jual tapi tak jadi, ataupun dia menyesal, dia tak nak jual. Sebab apa? Sebab mula-mula slow, sakit dan sebagainya. Jadi kenderaan ni zaman kita ada lagi orang yang guna binatang tunggangan, tapi ramai guna kenderaan. Maka kenderaan yang baik ialah kenderaan yang tak menyusahkan kita, kenderaan yang selesa dari segi boleh pergi sana sini, ataupun kenderaan yang tak jarang rosak. Bayangkanlah kalau rosak, orang kata istilah orang sekarang cakap susah nak bela. Walaupun kereta tu bukan binatang, susah nak bela. Maksudnya spare part mahal, selalu rosak.
itu dan ini. Tapi kalau kereta yang mudah, yang okey, walaupun kereta tak seberapa, tapi kereta ni banyak berjasa. Setengah orang kata begitu kan, dia sampai dia rasa ada hubungan yang khas antara dia dengan kenderaan tu, walaupun kenderaan tak bernyawa. Oh, dia kata aku sayang betul kereta ni, kan? Aku jual pun terpaksa. Ada orang yang jual kereta daripada orang, dan dia kadang-kadang ternampak kereta tu, dia tengok kereta tu, teringat kereta tu. Inilah kereta yang banyak berjasa. Ada orang yang, saya pernah jumpa orang yang kaya, yang naik kereta kecil pergi kerja. Saya kata kenapa? Oh, dia kata ini kereta ni Ustaz banyak berjasa kepada saya. Dia kata, dan adalah banyak sebab-sebab lain. Jadi dia kata dia selesa, dia seronok. Begitulah juga tanda kebahagiaan, kata Rasulullah, ialah kenderaan yang memudahkan kita. Jadi ini kita panggil antara sebab-sebab kebahagiaan duniawi yang Nabi cadangkan. Dan ada banyak lagi sebab, seperti keluarga yang baik, anak yang soleh, pasangan yang baik. Ini macam-macam. Seperti harta yang halal, banyak lagi. Jadi bukan maksud tiga perkara ni, hanya tiga ini saja, bukan. Sebab tu bila kita membaca hadis Nabi, para ulama, hadis Nabi SAW, para ulama berpesan kepada kita bahawa bila disebutkan beberapa perkara, bukanlah maksud itu sahaja. Seperti yang pernah saya ingatkan mungkin dalam beberapa kuliah, terputuslah amalan anak Adam bila mati kecuali tiga perkara. Idza matal insan atau idza mata ibnu Adam inqata'a anhu amaluhu illa min thalath. Bila anak Adam itu mati, manusia itu mati, terputuslah semua amalan kecuali tiga. Nabi SAW sebut kecuali tiga, bukan maksud tiga sahaja, tapi maksudnya ialah kecuali tiga dan ada lagi yang lain. Maka pada waktu itu Nabi sebut tiga, iaitu sedekah jariah, ilmu yang dimanfaatkan, disebarkan, dan anak yang soleh yang berdoa kepada dia. Maka Rasulullah sebut tiga untuk memberikan contoh. Seperti dalam hadis yang lain, dalam Musnad Ahmad dan lain-lain, ada lebih daripada tiga. Maka ini kita panggil cara memahami hadis Nabi SAW. Baik, hadis lepas tu, bab ke-65, babul jaris su. Imam Al-Bukhari buat sebelah menyebelah. Tadi bab jiran yang baik, sekarang jiran yang jahat, yang buruk, yang tak baik, yang tak soleh. Kata Imam Al-Bukhari, hadatsana Shadaqatun qala akhbarana Sulaiman huwa ibn Hayyan an Abi Ajlana an Sa'id an Abi Hurairah annahu qala. Daripada Abu Hurairah, dia berkata, kana min du'ain Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara doa yang Nabi doakan dan amalkan. Banyaklah doa ni. Salah satunya ialah ini. Apa doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita boleh amalkan juga. Allahumma inni a'udzubika min jaris su' fi daril muqam. Allahumma inni a'udzubika min jaris su'i fi daril muqam fa inna jarad dunya yatahawwalu. Jadi ini antara doa yang cantik, yang ringkas, yang padat, yang cukup bermakna. Ya Allah, ya Tuhan kami. Dan untuk itu saya nak beritahu Allahumma. Sebagai ulama mensyarahkan, menghuraikan bahawa Allahumma maksud dia bukan semata-mata wahai Tuhan kami. Itu terjemahan yang betul. Tapi di antara ulama mengatakan bahawa Allahumma ada makna yang lebih mendalam, iaitu wahai Tuhan yang memiliki segala nama yang indah dan sifat yang sempurna. Itu maksud Allahumma. Kita memohon kepada Allah dengan Allahumma, kata ulama, maknanya mendalam, iaitu wahai Tuhan yang memiliki segala nama yang indah dan sifat yang mulia. Ini doa Allahumma ni penting. Dalam Quran ada, dalam hadis pun ada. Ini antara doa dia. Apa maksud doa ini? Allahumma inni a'udzubika, ya Allah, ya Tuhan kami yang memiliki segala nama yang indah, yang memiliki sifat yang sempurna, yang mulia. Sesungguhnya aku berlindung denganmu. Nabi minta berlindung. Maka semua yang Nabi minta lindung ini benda yang memang buruk. Apa adalah hadis ini? Min jaris su', daripada jiran yang buruk, jiran yang jahat, jiran yang menyakitkan jirannya. Kita dah minta doa. Kita ni tuan-tuan dan yang mengikuti semuanya, bukan semuanya di tangan kita. Bukan kita ni bijak sampai semuanya kita boleh kontrol dan kawal. Kita memerlukan doa. Kita usaha dan kita doa. Baik. Fi daril muqam, pada tempat aku menetap. Tempat menetap maksudnya tempat kita menetap, kita bukan pindah-pindah. Kita duduk tempat tu lama mungkin baru kita akan pindah. Jadi kita perlukan suasana yang tenang. Maka kita berdoa kepada Allah, ya Allah Tuhanku. Kalau siapa yang dah lama duduk pun boleh, yang baru nak pindah pun boleh. Doa ni doa yang diamalkan setiap masa. Fa inna jarad dunya yatahawwalu, kerana sesungguhnya jiran di dunia ini berubah-ubah. Itu maksud dia. Jadi Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita kepentingan doa.
dan juga menjelaskan kepada kita bahawa besarnya kesan seorang jiran yang baik. Bagaimana kita rasa kalau jiran tu kita keluar, jiran ni ramailah, bukan rumah sebelah saja, banyak, kita keluar angkat tangan, tanya apa khabar, cukup setakat tu pun kita dah seronok dah pada hari tu. Yang tak hormat kita, yang bergaduh kita, orang kita lemah perut, maksudnya susah hati, tak syok, tak selesa. Sebab apa? Sentiasa di depan mata kita. Maka kita kena jaga, sama ada kita berdoa atau kita berusaha, semuanya kita buat, dan kita juga mesti menjadi jiran yang baik. Itu maksudnya. InsyaAllah dengan kebaikan kita, Allah akan beri jiran yang baik juga kepada kita, walaupun berubah-ubah. Kadang-kadang jiran berubah. Alhamdulillah, setiap perkara ada hikmahnya. Kita berdoa kepada Allah. Baik, itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua, kata Imam Al-Bukhari, hadatsana, dalam bab inilah, kita dalam bab ini ada dua hadis. Kata Imam Al-Bukhari, hadatsana Makhlad bin Malik qala hadatsana Abdul Rahman bin Maghra qala hadatsana Yazid Buraid bin Abdullah an Abi Burdah an Abi Musa. Abi Musa Al-Asy'ari, sahabat yang terkenal dengan Al-Quran, dan kisah beliau dengan Quran ini cukup menarik, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan, sebab rumah para sahabat di sekitar Madinah, di sekitar Masjid Nabawi. Nabi berjalan balik ke rumah dia dan melalui rumah Abu Musa Al-Asy'ari sedang solat malam dan baca Quran. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berhenti untuk dengar dia baca Quran. Nabi suka. Tapi Abu Musa tak tahu. Abu Musa tak tahu dalam rumah. Nabi berhenti dengar sampai satu masa Nabi balik. Esok Nabi sallallahu alaihi wasallam jumpa dia. Cakap, Abu Musa, kalaulah kau nampak malam tadi aku berhenti mendengar kau baca Quran. Maka Abu Musa seronok. Dia pun cakap apa? Kalaulah aku tahu Rasulullah sedang mendengar, aku akan merdukan lagi. Dia kata, la habbartu laka tahbira. Tahbir maksudnya aku akan indahkan lagi. So dia ni boleh kontrol dia punya lagu sedap tak sedap. Kan setengah orang Allah kurniakan kemerduan suara baca Quran yang kita tak sangka. Kita dengar, kita tak tahu macam mana dia baca Quran. Sedap. Dan dia boleh ubah-ubah lagu. Kadang-kadang setiap rakaat lagu berbeza. Jadi mengindahkan lagi Al-Quranul Karim. Sebab tu dalam hadis lain kita dapati Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, laisa minna man lam yataghanna bil Quran. Bukan daripada kalangan kami orang yang tidak melagukan Al-Quran, mengindahkan semampu kita lah. Jadi bila ada orang, terutama para qari kita, dan kita negara kita ada banyak qari-qari yang terkenal yang menang pertandingan-pertandingan tilawah ini, suara mereka masya-Allah cukup baik, cukup indah. Kita ada orang yang menang peringkat antarabangsa, yang pergi bawa sembahan negeri dunia peringkat antarabangsa, sampai orang Arab pun heran. Dia kadang-kadang dia peli kita, orang Arab di negara Arab, dia kata, macam mana kamu tak faham Quran tapi baca sedap? Bukanlah kita tak faham, tapi maksud kita bukan orang Arab. Kita peli dia baliklah, kamu pula faham tapi tak sedap. Itu cerita dia, bukan ada apa pun. Tapi kalaulah boleh dipelajari. Seorang yang pandai melakukan Quran ni, masya-Allah, nikmat Allah bagi kepada dia. Abu Musa salah seorang. Dan Abu Musa Al-Asy'ari di zaman Sayyidina Umar akan panggil dia. Contohnya Umar duduk ramai-ramai dengan sahabat dia ketika jadi khalifah. Abu Musa lalu dia panggil, Abu Musa duduk, tolong bacakan Quran, kami nak dengar. Sampai ke tahap tu. Maksudnya seperti kita buat majlis, ada pembukaan tilawah. Sedap kan? Kita baca Quran dulu, kita dengar dan kita teruskan majlis pembukaan. Baik. Hadis dia apa? Abu Musa kata, Nabi bersabda, la taqumus sa'atu hatta yaqtula ar-rajulu jarahu wa akhahu wa abah. Ini hadis yang cukup menakutkan kita, dan cukup memberi tanda-tanda kiamat. Di antara tanda kiamat yang kecil, iaitu tidak akan berlaku kiamat sehinggalah yaqtula ar-rajulu jarahu, seorang lelaki berperang dengan jirannya, wa akhahu dan saudaranya, wa abahu dan ayahnya. Apa maksud hadis ni? Maksudnya bila kita lihat daripada kata Rasulullah, tidak akan berlaku kiamat sehinggalah berlaku benda yang tak elok. Itu maksudnya. Bagaimana jiran boleh bergaduh dengan jiran? Tak sepatut berlaku. Bagaimana saudara bergaduh dengan saudara? Kita lihat ia berlaku. Bagaimana ayah bergaduh dengan anak, atau saudara dia juga anak beranak, talian darah tu ada tapi pergaduhan tu berlaku. Jadi ini dia panggil di antara benda yang menyedihkan kita,
di antara tanda-tanda kiamat yang kecil di akhir zaman. Auzubillah. Jadi betapa buruknya perkara tersebut sehingga Nabi mengatakan ia tanda-tanda kiamat. Jadi elakkanlah. Kalaulah kita ada masalah, kita cuba selesaikan dengan pelbagai cara. Dan kita akan lihat hadis-hadis yang akan datang dalam kitab kita ini memberitahu kita bagaimana kadang-kadang persoalan jiran ini membawa kepada benda yang besar. Benda yang besar, bukan benda yang kecil. Kita elakkanlah seboleh mungkin. Baik. Bab la yu'zi jarahu. Bab la yu'zi jarahu. Bab yang ke-66 iaitu bab tidak boleh menyakiti jiran. Maka kita tahu bahawa jiran, kita pun jiran kepada jiran kita. Jadi kita kena ada sikap tidak menyakiti. Yu'zi ni menyakiti. Menyakiti ni sama ada dengan perkataan atau perbuatan atau kedua-duanya. Kita kena jaga. Dan kita bimbang juga kalau kita menyakiti dalam keadaan tidak kita sedar, kita kena berhati-hati. Dan kalau kita sedar, kita kena berhenti, kena ubah. Begitu juga jiran kita, masing-masing kena refleksi, kena muhasabah, cek balik diri kita. Kata Imam Al-Bukhari, hadis ke-119, haddatsana Musaddadun qala, Musaddad dia adalah guru antara guru yang popular dalam kitab Imam Bukhari, sama ada kitab Sahih Bukhari atau kitab ada mufrad ada lain-lain, dan dia guru kepada ramai muhaddis. Nama dia Musaddad bin Musarhad. So nama dia pelik sikit, dan dia ada kitab Musnad, dan dia antara ulama yang terkenal di zaman beliau, guru kepada ramai muhaddis termasuk guru Imam Bukhari. Dia berkata hadatsana Abdul Wahid qala hadatsana Amash qala hadatsana Abu Yahya maula Ja'data ibni Hubairah qala sami'tu Abu Hurairah yaqul. Abu Hurairah berkata, satu masa ada orang jumpa Nabi SAW dan bertanya soalan tentang jiran. Apa soalan dia? Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna fulanatan taqumul layla wa tasumun nahar. Wahai Rasulullah, ada seorang wanita, dia ni qiyamul layl dan puasa sunat. Malam buat ibadat qiyamul layl, siang puasa sunat. Orang yang buat ibadat sunat banyak. Tapi apa yang berlaku? Wa taf'alu wa tasaddaqu. Maksud dia buat banyak benda baik dan dia bersedekah dan lain-lain. Okey, baik lagi. Satu je masalah. Ataupun tetapi dia satu masalah, iaitu wa tu'dhi jiranaha bilisaniha. Tapi mulut dia menyakiti jiran dia. Maksud dia mulut laser, mulut tak jaga, mulut tak ada insurans orang kata, mulut mengata, mengutuk, na'udzubillah. Dia tak jaga situ. Dia buat yang lain-lain semua. Amalan sunat, qiyamul lail, sembahyang sunat, sedekah. Tapi dia begini. Maka Rasulullah SAW menjawab. Rasulullah mendengar sifat begini, cerita begini, Nabi bagi satu penilaian, satu hukum yang Nabi berikan atas dasar agama. Apa Nabi kata? La khaira fiha. Tiada kebaikan padanya. Hiya min ahlin nar. Dia ahli neraka. Sudah. Kenapa masuk neraka? Semuanya buat ibadat. Maksudnya begini, maksudnya dia ahli neraka kalau dia tak bertaubat. Itu maksud dia. Bukan maksud dia dah tak ada peluang nak bertaubat. Tak, maksud hadis ni, kalaulah begitu perangai dia suka menyakiti jiran dia, maka amalan dia tadi tidak cukup. Amalan tidak berfaedah ataupun tidak mencukupi, kerana dosa dia telah menyebabkan dia diambang bahaya masuk neraka. Sebab dia menyakiti jiran dia dengan mulut dia. Dan kita tahu orang kata kerana mulut badan binasa. Kadang-kadang kita cakap, kita tak fikir dulu. Kita cakap dulu baru kita fikir. Kita mengata, kita mengutuk. Orang panggil apa, terlajak perahu boleh undur, terlajak kata masalah, macam-macam orang sebut. Dan mulut ni macam-macam boleh berlaku. Boleh umpat, boleh fitnah, boleh ubah maklumat, boleh begitu, begini. Maka besar. Sebab itulah hadis yang lain kita bacalah, hadis 40 Imam Nawawi, hadis Mu'adz bin Jabal, hadis nombor 29. Rasulullah SAW sebut, wahai Mu'adz, di antara perkara yang memasukkan ramai orang dalam neraka ialah hasil apa yang diucapkan. Itu maksudnya. Jadi mana dia tak buat amalan-amalan lain, tapi mulut dia tidak dijaga. Percakapannya menyakitkan orang. Na'udzubillah. Kita pun kena hati-hati. Kita dah lah tak ada ibadat banyak, mulut kita pula cakap banyak. Jadi kita mengata, kalau mulut cakap benda baik, alhamdulillah. Maka dalam hadis Sahih Bukhari dan Muslim, yang hadis yang popular di 40 pun ada, hadis Nabi SAW sebut, di antara tanda orang itu beriman dengan Allah dari akhirat ialah
dia bercakap benda baik. Kalau tak ada benda baik, dia diam. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang benar-benar beriman kepada Allah dari akhirat, hendaklah dia berkata benda yang baik. Kalau tidak, diamlah. Maka ini kaedah yang sebenar. Cakap benda baik je. Baik, kemudian soalan sambung. Ada pula seorang lagi, wa fulanah, seorang perempuan lagi. Bukan masih perempuan, maksudnya ini contoh diberi. Tusallil maktubah, dia sembahyang fardu saja. Maksud dia kurang sembahyang sunat. Wa tasaddaqu bi athwar, dan dia sedekah hanya dengan keju dan mentega yang sedikit. Sedekah dia bagi makan, bukan bagi makan daging, bukan bagi aswar. Aswar ni adalah keju, mentega, benda yang biasa, yang kecil. Benda macam jajan orang cakap, apa ni, bukan sedekah besar-besar. Tapi wala tu'zi ahada, tapi dia tidak pernah menyakiti sesiapa. Itu kelebihan dia. Dia tak kaya, dia sedekah sikit saja. Dia pun buat ibadat pun yang fardu-fardu, yang wajib-wajib, alhamdulillah. Tapi dia tak pernah menyakiti jiran atau sesiapa. Apa jawapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kita dah boleh agak jawapan Nabi kan? Jawapan Nabi ialah hiya min ahlil jannah. Itu ahli syurga. So ini cantik. Kadang-kadang tuan-tuan, menasihati diri saya dan juga kita semua manusia biasa. Kadang-kadang kita tak perlu kuantiti. Kita perlu quality. Walaupun kita yakin bahawa kuantiti penting, kena banyak, kena buat ibadat, dan Nabi SAW suruh kita buat ibadat sunat, tapi kadang-kadang bayangkan bila seorang orang yang pertama tadi, betapa dia menyakitkan jiran dia dan melukakan hati jiran dia dan menyusahkan orang. Jadi dia buat ibadat sunat seolah-olah tidak mampu menampung kesalahan dia tadi, tidak mampu menghapuskan. Tapi orang tadi dia tak buat banyak, tapi dia jaga satu benda yang amat penting, iaitu percakapan. Maka dalam hadis-hadis yang sahih, dalam Sahih Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, man yadman li ma bana lahyaih, siapa yang jaga di antara dua tulang pipi dia, wa ma bana fakhidaih, dan menjaga di antara dua peha dia, maksudnya kehormatan diri dia, adman lahul jannah, aku jamin kepada dia syurga. Dan ada hadis lain Sahih Bukhari Muslim juga, bagaimana ada manusia, kata Rasulullah, bercakap benda yang tak elok, yang dia anggap remeh. Cakap main-main, gelak-gelak, tapi cakap benda yang salah, menyebabkan dia jatuh dalam neraka, kata Rasulullah SAW. Sebab dia anggap macam bercakap, tak ada apa, bercakap biasalah. Itu pun nak sakit hati ke? Itu pun nak kecil hati ke? Ini masalah. Dia memandang remeh, sedangkan apa yang diucapkan itu besar. Macam cerita yang tak betul yang tersebar, kita rasa macam mudah disebut. Sebab tu bila kisah Sayyidatina Aisyah diburuk-burukkan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dibawa oleh orang munafik, kemudian sebahagian orang Islam terpengaruh dan tersebut-sebut, benda tu rasa macam kecil tapi dosa, sebab menyebarkan benda tak elok tentang isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini kita panggil ketelitian, berhati-hati. Jadi kita menyuruh semua, maksudnya sesiapa sahaja di antara kita, kalaulah kita tak dapat buat ibadat banyak, janganlah kita buat salah dan menyakitkan orang lain. Itu maksud dia. Mulut kita ni, kita tak sedar. Kadang-kadang kita bercakap, kita lupa, kita mengejek, kita mempelekeh. Sebab tu di antara hadis Nabi SAW juga ialah dalam Sahih Muslim dan lain-lain, Nabi sebut bihasbi mar'i minasyarri, dalam Sahih Bukhari dan Muslim, bihasbi mar'i minasyarri ayahqira akhahu muslim. Cukup menjadi satu kesalahan bila kita mempelekehkan saudara seagama. Kita pelekehkan dia. Kita mungkin sebab kemiskinan, mungkin sebab kecacatan, mungkin sebab kesilapan, tak tahulah, kita merendah-rendahkan dia. Dan di antara maksud takabur dalam hadis Sahih Muslim juga, Nabi SAW sebut takabur itu ialah batarul haq wa ghamtun nas, ataupun wa ghamsun nas. Ada dua. Maksudnya takabur itu ialah menolak kebenaran. Orang beritahu benda betul tak boleh terima, tolak, tak suka. Yang kedua, ghamtun nas atau ghamsun nas sama makna, iaitu mempelekehkan dan menghina manusia. Sedangkan semua datang daripada kecil, tak tahu apa-apa. Tiba-tiba kita diberikan sedikit
kekayaan atau kemuliaan atau pangkat atau apa, kita memandang rendah pada orang lain. Ini dosa yang besar. Apatah lagi bila kita pandang rendah itu, kita bercakap macam orang yang bersedekah, membantu, kemudian dia mengungkit-ungkit. Dia menyakitkan orang. Dia menyakitkan orang yang orang sekarang kata apa, buruk siku. Yang menyakitkan orang yang dia tolong. Jadi ini kita panggil bahaya percakapan kita. Baik. Hadis seterusnya ialah hadis yang panjang sikit, ada cerita dia. Tapi dalam tu ada sebut pasal jiran. Jadi kita ambil secara ringkas hadis ni daripada Abdullah bin Yazid. Kata Imam Al-Bukhari, hadatsana Abdullah bin Yazid qala hadatsana Abdul Rahman bin Ziyad qala hadatsana Umarah bin Ghurab anna 'ammatan lahu haddathathu annaha sa'alat Aisyah ummul mu'minin radhiyallahu anha faqalat. Jadi kisah dia ialah datang seorang wanita bersembang dengan Aisyah, tanya soalan. Dan yang menariknya, Sayyidatina Aisyah ni diziarahi oleh semua orang. Maksudnya wanita-wanita zaman tu, termasuk wanita Yahudi pun dan orang kafir datang ziarah dia, suka kat dia, tanya soalan kat dia, bincang kat dia. Macam dalam hadis yang lain disebutkan bahawa Sayyidatina Aisyah sakit, kemudian datang seorang perempuan Yahudi datang ke rumah dia, menziarahi dia. Kemudian dia kata dia nak baca jampi, nak doa supaya Aisyah sihat. Maka Aisyah tanya Rasulullah, boleh ke tak? Maka Rasulullah kata, boleh selagi mana tidak ada kata-kata yang syirik dan salah. Maka dia doa. Dia sampai sayang dengan Aisyah, datang nak doa Aisyah sembuh. Ada orang begitu. Maka Aisyah radhiyallahu anha, isteri baginda sallallahu alaihi wasallam, didatangi oleh seorang perempuan, ditanya. Cerita mudahnya ialah bagaimana dia tanya situasi. Ada di kalangan kami wanita yang suami dia ajak untuk tidur atau ajak untuk bercakap dan sebagainya, atau untuk bermesra, tapi dia tak nak. Maka salah ke tak salah? Jadi Aisyah kata, ya salah. Di antara hak seorang lelaki ke atas isteri ialah bila dia panggil, walaupun kamu di atas unta, duduk di atas pelana yang dia letak ke atas unta, dia kena turun. Maksudnya ini dipanggil melayan ataupun memenuhi hasrat dan hubungan yang baik. Maksudnya semua pihak lah, dua-dua pihak. Maka Aisyah tengah cerita dekat dia, benih semua. Kemudian dia tanya lagi, macam mana kalau dalam keadaan tak boleh semayang, haid, nak layan suami macam mana? Maka Aisyah kata, layan suami. Iaitu selain daripada bergaul dengan isteri, maka bermesra boleh. Maka dia ceritakan bagaimana ini tidak menghalang seorang isteri untuk melayan suami dia. Itu cerita dia. Kemudian dia cerita kisah diri dia. Kisah diri dia. Aisyah cerita kisah dia dengan Nabi SAW untuk memahamkan lagi. Maka dia kata satu malam dia buat masak macam kita panggil zaman sekarang tepung lemping pancake macam itulah kan. Dia masak dengan tepung tepung lempiang kan, macam kuih, macam pancake tu dia buat. Dia nak bagi Nabi makan. Jadi Rasulullah ni sembahyang sunat. Kemudian dia tunggu sampai malam kan, cerita dia. Kemudian bila dia tahu Rasulullah ni bila nak tidur, dia akan padam api, dia akan tutup semua, dia tahu, dia tunggu masa untuk hidangkan makanan ni. Kemudian apa yang berlaku, yang menariknya apa yang berlaku ialah sampai dia mengantuk. Kemudian Nabi kejutkan dia. Nabi kata Nabi nak panaskan badan dia nak tidur dekat riba Aisyah, hubungan yang baik dengan isteri. Kemudian apa yang berlaku, pancake yang dia buat tu, apa nak pakai pancake ni kan, orang putih, orang marah lah cakap orang putih banyak lemping roti lah, tapi dia jenis macam bulat tu, macam macam roti Arab tu. Roti Arab yang bulat, kurs ni adalah di bulatan tu, dia kecil-kecil cebisan. Jadi apa yang berlaku, dia kata bila dia layan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah pun panaskan badan dia, duduk tidur semua. Jadi apa yang berlaku ialah ada kambing masuk ambil roti tadi kan. Maksudnya kambing macam mana atas pintu terbuka, jalan-jalan masuk nak ambil benda tu. Jadi dia ni dia bingkas bangun,
Kemudian Rasulullah pun terkejut. Kenapa Aisyah macam itulah? Dan dia nak ambil, maka Rasulullah kata apa? Ini penting. Rasulullah kata sebab kambing tu kambing jiran. Rasulullah kata ambillah apa yang kamu mampu nak ambil, selamatkanlah makanan tadi, tapi jangan kamu sakiti jiran kita pada kambing dia. Maksud jangan buat apa-apa kambing dia sampai jiran kita kecil hati, sakit hati dan marah. Macam tahap tu. Maksudnya kambing ni memang dia salah lah masuk ambil makanan. Tapi Rasulullah SAW tahu kalau kita, yalah kambing tu dibela oleh jiran kita, kita buat apa-apa dekat dia, terasa dah tuan dia. Tak tahu lah, mungkin orang zaman sekarang marah dekat kucing kot, kucing jiran. Tak tahu lah kan, kalau kita mungkin tak bela kambing banyak sangat macam dulu, macam orang dulu. Bermakna cerita mudah dia, Rasulullah SAW jaga hati jiran dan suruh Aisyah jaga hati jiran. Aisyah, selamatkanlah mana-mana roti yang boleh selamatkan, disimpan. Yang lain tu biarlah, jangan sakiti jiran kita dengan sebab kita menyakitkan atau buat apa-apa dekat kambing dia. Itu cerita dia. Sampai ke tahap tu. Dan saya teringat kisah yang Syekh Hamzah Yusof cerita. Ini kisah yang cukup menarik lah. Walaupun bukan pasal jiran, tapi ada kena-mengena dengan percakapan juga. Iaitu dia belajar dengan syekh dia yang terkenal di Mauritania, iaitu Murabitul Hajj. Syekh yang mengajar dekat Padang Pasir, Masya Allah, alim terkenal. Syekh Hamzah Yusof belajar dengan dia masa dia muda, belajar Arab, belajar agama semua. Kemudian mereka tengah berbual dan salah seorang murid tu berkata tak elok tentang kuda orang lain. Maksudnya tengah bercakap, tengah kritik binatang tunggangan orang lain. Maka Syekh Murabitul Hajj tegur, dia kata jangan mengumpat. Jangan mengumpat kuda. Maksud bila kita kutuk binatang tunggangan dia, dia akan juga terasa. Maka sampai ke tahap itu, bukan mengata orang tu, mengata kuda. Bermakna nak cerita bahawa sebahagian orang dia jaga. Kita ni mungkin kita ni orang yang lemah, kita tak jaga. Kita ambil pengajaran lah, kita ubah lah. Dan kita ambil macam mana Rasulullah SAW, para sahabat, para ulama dan sebagainya. Baik, kita ambil hadis yang terakhir untuk malam ni, iaitu hadis ke-121. Tadi saya ringkaskan. Bagi siapa yang ada kitab, boleh baca lagi secara detail hadis tadi, kisah Sayyidatina Aisyah dengan Rasulullah SAW. Hadis ke-121, kata Imam Al-Bukhari, hadatsana Sulaiman bin Dawud Abu Rabi', qala hadatsana Ismail bin Ja'far, qala hadatsana Ala bin Abdurrahman an Nabihi an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah bersabda, kata Abu Hurairah, la yadkhulul jannata man la ya'manu jaruhu bawa'iqah. Tidak akan masuk syurga orang yang mana jirannya tidak selamat daripada keburukan dan gangguannya. Maksudnya orang yang kacau orang yang sakiti jiran, tak masuk syurga. Apa maksud tak masuk syurga? Kata ulama seperti Imam An-Nawawi dan lain-lain, tak masuk syurga maksudnya ada dua. Satu, tak akan masuk syurga kali pertama ataupun macam mana? Tak akan masuk syurga awal, dia disiksa dulu sebab dia buat dosa. Yang kedua, dia tak akan masuk syurga bersama-sama dengan orang yang lebih baik. Dia akan masuk syurga nanti, dilewatkan. Jadi maksud tak masuk syurga bukanlah maksud tak masuk selama-lama. Jadi bila kita jumpa hadis yang macam ni, kita sama-sama faham tidak masuk syurga maksudnya ialah dia buat salah dan dia tak boleh masuk syurga bersama orang lain. Dia ditahan dulu. Dan kita tak nak lah, kita walaupun kita ni manusia yang lemah, kita berdoa kepada Allah, ya Allah, masuklah kalau kami ke syurga, tak naklah tangguh-tangguh. So kita berharap kita dapat elakkan benda yang sebegini. Wallahu a'lam. Sebelum ni kita berhenti di sini pada bab 66 hadis 121, dan kita akan sambung dalam sedi akan datang insya-Allah bab 67 hadis 122, iaitu tentang berkongsi makanan dengan jiran. Bagaimana keadaannya, sekadar mana. InsyaAllah, terima kasih kepada yang mengikuti. InsyaAllah pada yang ada buku, kita menghuraikan kitab Al-Adabul Mufrad karya Imam Al-Bukhari. Wallahu a'lam. Kita akhiri dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika. Bismillahirrahmanirrahim.